dengan kejahatan. Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi tak buat pun macam tu. Jadi situ kita dapat jawapan. Bersungguh-sungguh, tak boleh cuba lagi. Tanda orang bersungguh apa? Dia minta pada Allah. Macam kita bersungguh minta duit tu, hari-hari, ya Allah bagilah duit, bagilah rezeki, bagilah kaya, jadikanlah aku ni orang kaya, jadikanlah aku orang mewah, jadikanlah aku orang kaya. Bersungguh minta. Ada tak kita buat perkara yang sama dalam nak meminta sifat-sifat yang terpuji tadi? Ada tak kita berdoa dengan bersungguh seperti yang mana kita minta harta kekayaan tadi, bersungguh? Ya Allah jadikan aku ni orang sabar, jadikan aku ni pemaaf, ya Allah tolonglah sebelum aku mati ni, jadikanlah aku orang yang hatinya bersih dari sebarang jenis penyakit. Aku tak suka jadi pendengki, pendendam. Beri taufik aku nak berubah jadi yang baik, ya Allah. Pernah tak kita bersungguh minta? Tak pernah. Kita tak minta macam tu. Yang kita minta bersungguh ni harta, kekayaan. Tu yang kita bersungguh minta kepada Allah. Tak pernah kita bersungguh minta kepada Allah memberi kita hati yang baik, hati yang bersih. Tak pernah. Benda-benda ni tadi, benda yang mulia, tak ternilai. Kalau Allah jadikan kita jutawan pun atas dunia ni, bilioner pun, tak boleh nak nilaikan dengan sifat pemaaf, tawaduk, merendah diri, sabar, redha tadi. Tak boleh lawan. Itu lebih jauh bernilai lagi. Tapi malam ni kita tak pernah bersungguh pun minta benda-benda. Yang kita bersungguhnya, kadang buat solat hajat, tak ada lain dah hajatnya. Apa? Murah rezeki. Bagus dah salat hajat. Tapi yang kita minta tu hajat yang bangsa dunia je. Ya Allah murahkan rezeki, aku ni banyak utang, ya Allah bagi yang murah rezeki. Bukan salah, betul. Baguslah tu kita minta murah rezeki atas niat dan tujuan nak menjalankan tanggungjawab kita, duk bayar hutang dan sebagainya, betul? Masalahnya sekarang ni yang bangsa akhirat kita tak minta. Yang bangsa akhirat kita tak nak minta tadi tu. Jadikan aku pemaaf, ya Allah. Aku ni dendam, aku ni pendendam, ya Allah. Aku payah nak maafkan orang. Aku tak nak macam ni. Sebab aku tahu sifat ni sifat yang tak baik. Sebab Nabi tak buat macam ni. Nabi bukan pendengki, Nabi bukan pendendam, tapi aku ada sifat ni, ya Allah. Tolonglah. Bebaskanlah aku, selamatkanlah aku. Hari-hari minta. Itu tanda bersungguh. Di samping dia berusaha. Di samping dia berusaha, dia bersungguh berdoa, minta. Kita tak ada buat benda macam tu dah. Macam mana kita nak mendambakan hati yang bersih tadi tu? Macam mana kita nak memiliki hati yang bersih, yang Allah redha, sedangkan kita belum bersungguh. Kita belum bersungguh. Pakak-pakak fikir gitu. Bersungguh ni mana dia tak putus, dia cuba lagi, tak boleh, cuba lagi, dia takkan mengalah. Itu bersungguh. Kita nak cuba pun takut jadi baik, nanti orang lain untung. Aku kalau baik nanti orang lain untung, orang tipu aku, orang pijak kepala aku. Jadi macam tu. Na'udzubillah. Dan iaitu jantung, apabila adalah baik jantung itu sebab baik bagi segala nescaya, wajiblah atas kita bersungguh. Kita tu masuklah, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, masuklah semua. Kita semua masuklah, yang namanya suami, masuklah yang namanya isteri, masuklah yang namanya kawan-kawan, jiran-jiran, alim ulama, orang biasa, orang awam, yang berpangkat, yang tidak, masuk dalam kata kita gitu.
Raja, Menteri, YB, Tan Sri, Datuk, Datin masuk sekali. Bersungguh-sungguh pada membaikinya hati dan memeliharanya hati daripada sebarang, daripada segala kebinasaan. Yang keempat, kenapa kita diwajibkan memelihara, menjaga, membersihkan hati, merawat hati tadi? Yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh, tempat simpan segala sifat-sifat kepujian. Sifat yang terpuji ini nak disimpankan di dalam jantung tadi, hati tadi. Hati ni ibaratnya bekasnya nak simpan benda yang mahal-mahal di sisi Allah. Makrifah, iman, akidah yang betul, sifat mahmudah, ilmu manfaat, semuanya nak disimpan dalam hati tadi. Jadi hati kita ni bekas. Ni ilmu yang kita belajar ni, dia akan masuk ke dalam bekas ni lah, hati. Sebab tu kita kena pastikan hati ni tadi bersih. Jangan ada benda yang najis, kerana nanti jadi mutanajis. Yang masuk tu akan jadi kotor dengan sebab yang menanti tu kotor. Dalam gelas kita ada tai cicak satu, kita tuang air mutlak, dia akan jadi mutanajis, tak boleh minum. Walaupun air mineral tadi tu bersih, jernih, tapi bila dituangkan di dalam gelas yang ada di dalam gelas tadi tahi cicak contohnya, maka adakah air tadi boleh kita ambil manfaat? Tak dapat ambil manfaat sebab dah mutanajis. Begitulah juga ilmu yang bermanfaat yang masuk di dalam hati yang najis, kita takkan dapat ambil manfaat daripada ilmu tu. Kita takkan dapat manfaat daripada ilmu tu, kita tak akan dapat. Bandingannya macam air tadi, mudah kita nak faham. Walaupun air mineral tu bersih, air zam-zam sekalipun, air yang terbaik sekali, air zam-zam tadi tu, kita tuangkan di dalam gelas, yang dalam gelas tadi ada tahi cicak. Air zam-zam tuang dalam gelas yang ada tahi cicak, adakah kita boleh ambil manfaat daripada air zam-zam tadi? Tak boleh. Dia dah jadi najis. Walaupun air yang terbaik, kita akan mana sia-sia dah air zam-zam tadi. Sia-sia. Maka sia-sia tak ilmu yang kita dapat kalau yang menanti dalam hati kita ni ada najis? Sia-sia. Itu sebab kita dengar Quran, dengar hadis, nasihat ulama ni, nasihat ulama tu. Banyak dah dengar dah. Tapi tak ada perubahan pada diri kita. Nak kata kita apa tak mengaji, kita tasawuf 2, 3, 4 biji hadis Nabi berapa banyak kita dengar. Tok-tok guru mana, ustaz-ustaz mana, yang masyhur yang tak masyhur, semua dengar dah pada telinga kita, tapi tak ada membawa pun apa perubahan pada diri kita. Kenapa tu? Sebab yang menanti tadi ada najis. Tempat simpan tu ada najis. Ada hasad, ada dengki, ada dendam, ada takabur. Tu najis tadi tu. Maka tuanglah ilmu apa pun, dia takkan dapat diambil manfaat. Syarat kalau kita nak benda-benda tu tadi tu suci balik, kenalah kita bertaubat sungguh-sungguh, bersihkan hati kita sungguh-sungguh, supaya benda yang suci tadi masuk jadi suci juga, tak jadi mutanajis. Kalau gelas tadi, kena basuh dulu tai cicak tu, kena buang dulu tai cicak tadi, baru tuangkan air zam-zam yang baru boleh ambil manfaat, baru boleh minum air zam-zam tadi tu. Sebab tai cicak yang dalam gelas tadi dah dibersihkan, baru boleh minum. Begitulah hati kita, barulah kita boleh ambil faedah dan manfaat daripada segala ilmu yang kita belajar. Kalau tak, memang penatlah kita. Tuanglah berapa banyak pun tetap mutanajis juga. Tuanglah sebanyak mana pun dia akan jadi mutanajis juga. Mengajilah sebanyak mana, kuliah pagi, kuliah zuhur, kuliah isyak, kuliah subuh, kuliah duha. Penceramah mana, luar negara, dalam negara. Gilah, takkan jadi apa. Kalau yang dengki tetap dengan dengki dia, yang dendam tetap dengan dendam dia, yang takabur tetap dengan takabur dia. Yang tetap takkan berubah. Yang mengumpat tetap dengan umpatan dia. Jadi kerja kita sekarang ni,
Kita kena pakat-pakat bersungguh-sungguh membersihkan hati. Kerana hati ni tempat simpanan. Macam cincin, benda bernilai, jual mahal-mahal, kita tengok dia punya bekas dia macam mana. Dia tak letak dalam tin sardin. Cincin harga beratus ribu, dia tak letak dalam tin sardin. Dia punya bekas dia tu pun mahal dah. Nak padankan dengan benda yang nak diisi dalam dia, nak melambangkan, nak menunjukkan benda yang ada dalam bekas ni benda mahal, maka bekas dia tu pun mahal. Jadi hati kita kena macam tu lah. Sebab yang nak diisi dalam hati ni benda mahal, maka hati kita tu kena jadikan dia mahal, bersih, baru padan dengan benda yang ada dalam dia. Usahalah, memanglah tak boleh 24 jam nak berubah, tapi usaha. Tu usaha tadi, jangan berhenti berusaha. Bila Allah tengok hamba dia tu bersungguh-sungguh berusaha, dia tak berhenti, dia cuba, dia minta, bukan sekadar dia minta, dia cuba buat, tak boleh, dia cuba lagi, merayu lagi, ya Allah aku tak kuat, tolonglah, berilah kekuatan, mustahil aku boleh buang segala penyakit hati ni kalau kau tak tolong aku, ya Allah aku lemah, ya Allah tolonglah. Dia minta sungguh, memang dia merayu sungguh, memang sungguh-sungguh, bukan olok-olok, bukan olok-olok, daripada hati dia memang tak redha dengan diri dia yang macam tu. Bukan di lidah saja, bukan di lidah dah, daripada dalam hati dia minta tadi tu, daripada dalam hati dia, daripada perasaan dalam hati, dalam kalbu dia tu. Bukan di lidah saya, ya Allah aku berdosa, dah, padahal dalam hatinya tak ada, dah, daripada hati dia minta sungguh-sungguh. Dia cuba lagi, tak boleh, dia datang lagi menghadap Allah, minta lagi, sampai satu ketika bila Allah tengok dia ni bersungguh, maka Allah akan datangkan bantuan dan pertolong. Bila Allah tolong, yang seberat apa tadi pun dengan mudah je ditinggal. Tengok tak ada satu kisah kan, yang siapa yang ada pakcik tu anak dia dibunuh di luar negara dah lama dah kisah tu, tak tahu berapa tahun dimaafkan. Dimaafkan pembunuh tu bukan orang Islam pun, orang bukan Islam yang bunuh anak dia. Dalam mahkamah pakcik tu apa, dimaaf. Benda berat tu, tapi kenapa dia boleh buat macam tu? Tak mustahil bila Allah tahu. Orang bunuh anak dia, orang bukan Islam tak tu. Kalau kita apa lagi, tenggal aja tak buat adil kita kata kan. Tapi tak, dia nak ambil sifat yang terpuji macam tu. Pada kita lebih baik balas balik kalau kita lah dengan dendam kita tu tapi dia tak. Macam mana dia boleh buat benda macam tu? Tidak mustahil kalau dah datang pertolongan Allah. Allah dah janji Allah akan tolong orang yang bersungguh-sungguh. Maknanya kalau kita tak bersungguh, jangan harap dan khayalkan pertolongan Allah. Kalau kita tak bersungguh, jangan harap dan khayalkan pertolongan Allah. Kita sendiri tak bersungguh, Allah tahu dalam hati kita memang tak nak benda tu. Allah tahu kehendak kita. Kita nak jadi baik sungguh-sungguh ke, ataupun kita main-main nak jadi baik? Allah tahu. Kita dah belajar tauhid, dah belajar akidah, ilmu Allah bagaimana. Ya'lamu ma fis sudur. Dia sangat-sangat tahu apa yang ada dalam hati kita, khayalan kita, impian kita, hasrat kita. Tak boleh nak sorok, tak boleh nak tipu daripada Allah. Jadi beruntunglah orang yang bersungguh, Allah akan tolong. Memang di dunia nampak dia macam rugi. Di dunia memang nampak dia macam rugi. Orang perbodoh-bodohkan dia, orang pijak-pijak dia Tapi tunggu besok, siapa dia di hari kiamat besok. Siapa dia besok? Tengoklah Nabi kita Muhammad SAW. Di dunia dia macam mana? Macam mana orang-orang yang kafir, musyrik dan sebagainya pandang baginda macam mana? Pandang hina, kata gila, kata begini, betul? Tapi tunggu nanti di hari kiamat. Macam itulah orang yang baik-baik atas dunia ni. Orang pandang lekeh, orang pijak-pijak, orang perli-perli, orang kutuk-kutuk, orang ejek-ejek, orang maki-maki. Tak apalah dunia. Dia terima benda ni sekejap je, sekadar dunia je dia jumpa benda-benda yang menyakitkan tadi. Tapi selepas daripada mati, besok kita tengok siapa dia di sisi Allah dan siapa kita pula besok di hari kiamat. Di situlah nanti baru tahu
Baru tahu siapa sebenar-benarnya yang beruntung dan siapa yang sebenar-benarnya rugi. Bukan senang nak jadi baik dan bukan susah nak jadi yang tidak baik. Nak jadi tak baik sekarang kita boleh jadi yang tak baik. Nak jadi baik makan tahun. Makan tahun nak jadi baik. Nak baiki hati kita ni yang kemek sini kemek situ. Berkarat sini berkarat situ. Bukan boleh repair sehari. Makan tahun. Maknanya kalau tak sabar takkan baikilah hati kita. Jangan terkhayalkan nak memiliki hati yang baik dalam masa 3-4 tahun. Jangan. Salah tu tanggapan tu. Kalau kita anggap kita nak memiliki hati yang baik, yang bersih, yang suci dalam masa 3, 4, 5, 6 tahun, bohong. Bukan. Kita salah. Salah. Bila kita letak target, bila sampai satu masa kita tak berubah lagi jadi baik, kita akan putus asa. Kita target tahun ni nak jadi orang baik, sampai hujung tahun tak jadi baik, malah aku. Malah dah aku dah try dah, aku target aku tahun ni nak jadi orang baik, tak boleh. Malah dah. Tu bahaya. Nak jadi baik ni kena berterusan usaha, jangan meletakkan target. Cukup bulan aku pastikan aku akan jadi baik. Jangan letakkan target begitu. Tapi kena bersungguh sentiasa. Sentiasa bersungguh. Sebab yang nak mengubah kita hakikatnya memberi kebaikan tu adalah Allah, bukan usaha kita. Ada orang usaha sekejap Allah bagi. Ada orang usaha berpuluh tahun nak mati baru Allah bagi dia. Ada orang usaha nak mati tu baru Allah bagi dia. Ada orang berubah sekelip mata dengan kekuasaan Allah. Tak payah mengaji, tak payah bertalaki macam ni, hadir kuliah subuh, kuliah duha, kuliah. Sekelip mata Allah palingkan hatinya memiliki iman yang kuat, yang mantap sampai dia mati dalam keadaan syahid gitu. Siapa dia? Tengok tu. Apa tukang sihir Firaun? Tukang sihir Firaun tak ngaji Badu Ain. Dia tak ngaji Badu Ain. Daripada tukang sihir Allah balikkan hati dia. Nampak tak tu? Daripada hikmah yang Allah Ta'ala tunjukkan asbab tu, peristiwa ular besar makan ular-ular kecil tu, taubat pada waktu tu juga terus, walaupun Firaun ugut nak bunuh nak ini, dia tak peduli. Nampak tak tu? Itu contoh-contoh orang yang Allah pilih, Allah kendak nak bagi dia keimanan, hati yang baik, hati yang bersih sekelip mata. Itu hak Allah. Itu hak Allah. Tak mustahil maksud. Tapi pada adat payah. Pada adat kita tengok orang yang jadi baik itu, dia makan masa panjang. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, tonggang terbalik, bangun lagi. Akhirnya Allah bagi dia. Sebab Allah tengok dia bersungguh. Kita ni masuklah dalam golongan orang awam tadi, yang ramai-ramai nak usaha jadi orang yang dekat dengan Allah. Walaupun kita bukan orang baik, tapi nak usaha jadi yang baik sisi Allah, dia akan makan masa. Kena korban sungguh-sungguh, bersungguh, bukan main-main. Kena belajar, kena mengaji, kena fahamkan, kena amalkan. Kita mengaji pun tak, macam mana nak berubah jadi baik? Kita tak nak belajar, macam mana nak usaha nak berubah, nak hijrah jadi baik? Itu asbabnya ilmu. Tapi ilmu pun kita tak nak ngaji, macam mana? Jangan harapkan kebaikan. Cara pun salah dah. Tak bekerja tapi nak gaji. Jangan harapkan gaji kalau tak bekerja. Kena usahalah buat kerja lebih kurang, adalah gaji insya-Allah. Ni masalah tak bekerja nak gaji. Nak berubah jadi orang baik tapi tak belajar agama, itu mustahil. Pada adatnya mustahil. Nak baiki hati dengan tak belajar. Nak jadi orang soleh solehah tak nak belajar, mustahil. Pada adatnya. Semua yang berubah jadi baik itu asbab ilmu belajar. Kemudian, jadi hati kita ni tempat nak simpan iman, pegangan dan kepercayaan terhadap Allah, hari kiamat. Bukan kita tak pernah dengar apa yang Allah cakap, bukan yang Rasul kata, contohnya dengki.
menghapuskan segala pahala amal kebajikan. Bila kita tak suka orang lain dapat nikmat, namanya dengki. Kita sentiasa mendoa-doakan agar nikmat tu Allah ambil balik, Allah hilangkan balik. Itu nama dengki. Nabi kata dengki ni bila ada dalam hati kita, segala pahala amal kebaikan kebajikan kita Allah akan padamkan, habis licin semua. Kita bukan tak pernah dengar, selalu dengar benda tu. Tapi kenapa kita macam selesa dengan dengki kita? Nak kata tak percaya, percaya. Tapi kenapa kita tak dapat manfaat daripada apa yang kita dengar tu? Kenapa kita masih lagi tak ada rasa takut nak berdengki? Kenapa kita masih lagi seronok dengan dengki kita? Kenapa kita masih lagi puas hati dengan dengki kita? Sebab yang tadi itu kita tak dapat ambil manfaat kerana hati kita kotor. Bukan tak pernah dengar dah, banyak kali dah dengar hadis pasal dengki ni. Tapi kita biasa je dengki, macam biasa, macam tak ada berdosa, macam tak pernah dengar pun. Padahal dengar dah. Tapi kenapa tak dapat ambil manfaat lagi? Sepatutnya kita dah mula jauhkan dengki tadi, dah mula nak bersangka baik dah. Tapi kenapa kita selesa dengan dengki? Kita tengok orang dapat nikmat, kita angan-angan mudah-mudahan Allah ambil balik. Tak kisahlah nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat, nikmat yang bangsa agama. Kalau orang kaya kita harap dia jadi miskin yang sihat, kita harap jadi sakit yang bahagia, kita harap jadi bertelingkah, bergaduh, bercerai-berai. Kenapa masih lagi ada benda macam tu dalam hati? Sedangkan hadis tentang dengki ni tak tahu berapa banyak kali kita dengar. Itu menunjukkan kita belum dapat mengambil manfaat. Kenapa? Tu tadi jawapan dia. Kerana hati kita tadi tu yang diisikan ilmu tadi kotor. Jadi tak dapat nak ambil manfaat daripada ilmu tadi. Macam air tadi, bila gelasnya kotor, tuanglah air zam-zam pun kita takkan boleh minum air itu. Walaupun air zam-zam dalam gelas ada tahi cicak, tuang, tak boleh minum. Begitulah juga hati, ilmu tasawuf bagus, ilmu tauhid bagus, tapi bila masuk dalam hati yang kotor, sama macam cerita air tadi. Maka kalau kita nak manfaat daripada apa yang kita belajar, kenalah bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit najis-najis tadi. Baru insya-Allah Allah akan datangkan pertolongan, insya-Allah. Itu janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh kata Allah kepada kami akan tunjukkan jalan-jalan. Allah akan bimbing dia, jangan risau. Yang membimbing dia itu Allah. Tak ada siapa boleh halang dia nak jadi baik besok. Bila Allah sendiri dah bimbing dia, tak ada orang boleh tahan dia untuk jadi orang baik. Mudah aja dia nak buat, mudah aja dia nak tinggalkan benda-benda kotor tu bila datang pertolongan Allah. Tapi sebelum Allah nak bagi, Allah nak tengok kesungguhan kita terlebih dahulu. Kalau kita main-main, maknanya jangan kita harapkan bantuan daripada Allah. Dan makrifah, pengenalan. Makrifah ni makna mengenal Tuhan. Itu semua nak simpan dalam hati. Daripada kenal Tuhan itulah akan jadi takut. Ni kita bukan tak tahu sifat Tuhan. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tapi tak ada pun menimbulkan rasa takut dalam hati kita. Kita masih lagi menyimpan benda-benda yang Allah benci dalam hati kita. Tanpa ada rasa takut pun Allah benci kepada kita. Kenapa jadi macam tu? Sebab bekas tu tadi kotor. Bekas tu kotor. Sebaliknya orang kalau kenal Tuhan, dia akan gerun, dia akan takut, dia akan malu. Daripada takut, gerun, malu tu lah akan jadikan dia hamba yang taat kepada Allah. Apa yang Allah suruh dia akan buat. Tak ada petikai apa, tak ada tanya apa-apa. Yang Allah suruh tinggal, dia tinggal. Tak ada tanya kenapa dan mengapa. Tak berani nak tanya. Tak berani nak tanya kan. Kalau takut, dia tak berani nak tanya. Jangan kata nak melawan, nak tanya pun tak berani. Tak berani nak tanya pun tak berani. Begitulah juga hamba-hamba tu. Para nabi, para rasul, awliya illahi solihin tu tak berani nak komplain apa yang Allah perintahkan atas diri mereka. Kalau Allah bagi dia benda baik, dia terima baik-baik. Kalau Allah bagi benda yang tak sedap, dia tak berani nak cakap apa. Tak berani. Sebab dia tahu yang bagi ni tadi Maha mengetahui segala perkara, Maha baik, Maha sempurna, Maha kuasa, Maha hebat. Tak berani. Kenapa ya Allah bagi macam ni, benda tak sedap? Tak berani. Tak ada keluar dalam hati dia benda macam takut. Sebab dia sedar walaupun terdetik dalam hati dia benda yang macam tu diketahui oleh Allah, dia tak berani. Kenapa sampai macam tu? Takutnya kepada Allah. Hasil daripada pengenalan tadi.
Kita tahu kan, kita tak tahu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah tahu benda baik buruk dalam hati kita. Tapi kita selamba je, simpan aja benda tu. Seolah-olah macam kita rela je kita ni dibenci oleh Allah. Ya Allah, rela dibenci oleh Allah. Bukankah sifat tu nama sifat mazmumah? Hasad, dengki, ujub, riak, takabur, dendam. Bukankah tu sifat yang Allah benci? Tapi kita tahu benda tu ada dalam hati kita, tapi kita senang aja. Tak ada rasa berdosa, tak ada rasa takut, tak ada rasa risau, tak ada rasa bersalah. Okey je, bahagia je hidup itu. Padahal kita tahu itu sifat yang dibenci oleh Allah. Bila ada dalam hati kita sifat tu, kita dibenci oleh Allah, walaupun kita kuat semayang, kuat mengaji, kuat apa pun. Dan tawakal, makna tawakal ni nak menyerahkan diri kita kepada Allah bulat-bulat ni, letaknya pun dalam hati juga. Tawakal ni menyerahkan menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Jangan salah faham dengan tawakal. Tawakal bukan bermaksud meninggalkan usaha. Bertawakal bukan bermaksud meninggalkan sebab. Kalau tawakal ni bermaksud jangan buat sebab, jangan usaha, maknanya kita semua ni, abang-abang ni semua orang tak ada tawakal. Abang-abang semua ni orang yang tak ada tawakal rezeki dengan Allah. Sebab apa? Bekerja. Tawakal ni kena duduk atas jadah. Dah, bukan. Tawakal ni kita buat sebab, tapi hati tidak bergantung dan tak percaya langsung dengan sebab dan usaha yang kita buat, melainkan hati kita hanya bergantung kepada Allah yang memberi rezeki. Walaupun zahirnya bekerja pagi, petang, siang, malam, tapi hatinya tak percaya pun dengan kerja dia yang memberi rezeki, yang membanyakkan, memewahkan, mengurangkan. Dalam hatinya tetap yakin yang menambah, mengurangkan rezeki ni Allah, bukan usaha yang dia buat. Ni orang tawakal. Kalau kita faham tawakal ni maknanya kena tinggalkan usaha, jangan buat sebab, semata-mata tunggu, salah gitu. Itu bukan tawakal namanya. Kena buat usaha. Kita balikkan kunci kereta kita tu, kita biarkan kereta kita parking tepi jalan, dengan tak bertutup semua, kita kata serahlah pada Allah, aku tawakal. Itu bukan tawakal, sebab meninggalkan usaha. Bawa masuk dalam rumah, kunci pintu pagar dan sebagainya, serahlah kepada Allah. Kalau selamat, selamatlah. Kalau tak selamat pun dah memang qada Allah gitu dah. Ni dah duk letak tepi jalan, berkata-kata tempat dengan kuncinya situ, dengan apa situ, tawakal tu salah. Jadi tawakal tu bermaksud hati kita tidak bergantung dengan usaha tu. Walaupun kita berusaha menjaga harta, cari rezeki, tapi hati tetap bergantung dan percaya Allah lah yang memberi segala-galanya, bukan usaha dan sebab yang kita buat. Itu tawakal. Tapi kalau kita bekerja dan di samping itu kita yakin yang menambahkan, mengkayakan, memewahkan, menyenangkan kita adalah asbab dan usaha yang kita buat, kita tidak bertawakal kepada Allah. Jadi nak bertawakal pun kena ngaji juga. Takut salah faham nanti kadang rosak kita. Dan redha ni makna sentiasa sangka baik dengan Allah terhadap apa yang kita terima daripada Allah. Redha. Allah bagi tak baik pun tetap sangka baik dengan Allah. Allah bagi tak sedap pun tetap sangka baik dengan Allah. Sentiasa setuju dengan aturan Allah tu, sebab dia yakin Allah lah yang sebaik-baik perancang. Kita pandai kita cakap Allah lah sebaik-baik perancang. Baik, betul, pandai kita cakap. Tapi bila Allah bagi kita benda tak sedap, Allah ni tak baik buat macam mana. Tak baik pula dah. Tadi sebaik-baik perancang. Maknanya segala-galanya apa yang sampai pada kita tu semuanya terbaik. Cuma kita nampak tak baik dengan sebab kejahilan kita tentang hikmah di sebalik itu. Bila kita tak tahu apa hikmah, kita kata benda ni tak elok. Lepas tu hukum bersangka baik kepada Allah ni hukumnya wajib sangka baik dengan Allah. Dan pengetahuan, mana ilmu semua nak letak dalam hati. Maka patut sangatlah bagi pertaruhan, makna bekas ni yang namanya hati tadi, seperti ini, bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela oleh Allah, dan dijaga daripada seteru musuh, iaitu nafsu ataupun syaitan. Ni bekas ni, mana hati ni tadi. Hati ni tadi bekas yang nak disimpan. Tauhid, makrifah, iman, ilmu manfaat, tawakal, sabar, redha, semua nak letak dalam bekas yang namanya hati tadi.
Maka bersihkan hati ni, bekas dia tadi, supaya jangan kotor. Sebab benda yang nak diisi ni benda baik-baik, benda mahal-mahal, benda mulia-mulia. Tak nak nanti yang menunggu ni kotor, yang masuk pun asalnya bersih, jadi terkotor juga dengan sebab bekas yang menanti tadi kotor. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. InsyaAllah nanti sambung lagi. Muka surat 57, tandakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih lana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar wa sallallahu ya karim ya Allah.